Hai, saya Asrul Nasiruddin. Ini adalah bahagian tetapan bagi render. Di dalam video terakhir ini, anda akan belajar cara untuk buat tetapan bagi render dengan menggunakan Render Engine Cycles. Untuk buat tetapan bagi render, kita klik pada Render Properties dan pastikan render engine kita dah disetkan kepada Cycles. Untuk dapatkan masa render yang lebih laju dengan cycles, kita perlu tukarkan device untuk render ni daripada CPU compute kepada GPU compute. GPU compute akan menggunakan kad grafik yang ada di dalam CPU anda untuk proses rendering. Di bawah sampling, ada satu option yang perlu kita ubah, iaitu sampling bagi render. Sampling ni guna dia kalau kita tinggikan lagi nilai dia, dia akan hilangkan noise. Okey, nampak bintik-bintik pada image tu kan? Okey, hilangkan noise pada render kita yang terakhir lah. Jadi di sini saya berikan nilai untuk sampling render 300 sampling. Anda juga perlu tahu satu lagi perkara tentang sampling ni. Lagi tinggi nilai sampling, render anda akan jadi lagi kurang noise dan dia lagi cantik. Tapi dia akan tambahkan lagi masa untuk render. Bermakna render anda akan menjadi lagi lama. Jadi saya cadangkan letakkan nilai yang bersesuaian. 300 sepatutnya dah cukup untuk scene macam ni. Tetapan seterusnya, saya akan buat tetapan untuk color management. Saya gunakan Filmic untuk color management. Dan bawah Filmic, kita boleh tukar dia punya look dia. Sama ada kita nak dia nampak lagi kontras, ataupun dia lagi low kontras, ataupun medium, pertengahan pun boleh. Untuk sini, saya rasa yang sesuai adalah medium kontras. Tetapan seterusnya, pergi bawah film, kemudian klik pada checkbox transparent. Bila kita pilih transparent ni, kawasan di keliling bilik ni, kosong-kosong ni akan jadi alpha ataupun transparent. Itu yang kita nak sebab kita akan savekan dia sebagai image PNG. Dan image PNG dia akan support alpha channel. Seterusnya, saya nak tambahkan ketebalan bagi bilik isometrik ni. Jadi, klik pada bilik isometrik tu, kemudian pergi modifier dan letakkan solidify. Kita zoom sikit dan thickness tu kita boleh letak negative value ya, negative. Okey, cuba letakkan satu negative value yang boleh nampakkan bilik tu tebal macam ni. Okey, dekat sini saya letakkan dalam negative 0.08 m. Nampak cantik? Seterusnya, klik pada Output Properties. Di sini kita boleh tetapkan resolusi untuk output image kita nanti dan juga dia punya format. Untuk render output, saya nak setkan resolution dia kepada 2048 kali 2048. Dan untuk format dia, saya akan tetapkan kepada PNG. Ada satu lagi setting atau tetapan yang perlu kita buat sebelum kita tekan render, iaitu denoising. Klik pada View Layer Properties dan onkan denoising. Denoising ni fungsi dia adalah untuk buang mana-mana noise yang masih tinggal dalam render kita. Disebabkan kita gunakan sampling render yang rendah, 300 tadi. Jadi denoising ni membantulah, dia akan cantikkan lagi, dia akan smoothkan lagi image render kita nanti. Sekarang yang tinggal cuma adalah tekan klik render sahaja. Jadi untuk render, pergi pada menu render di atas dan pilih render image. Ini adalah proses rendering. Masa rendering dia bergantung kepada sistem PC yang anda ada. Kalau anda ada graphic card yang kuat seperti yang saya guna sekarang ni, saya guna 1070. Okay, masa render tu akan jadi lebih cepat. Kalau anda ada internal graphic card, dia mungkin akan ambil masa yang sedikit lama lah.
Okey, kita tunggu waktu render dia habis. Saya akan fast forwardkan bahagian untuk render ni. Render dah habis. So, untuk save image, pergi pada image dan pergi pada save as. Kemudian, pilih location mana untuk kita save. Saya akan namakan dia bilik isometrik. Okay, untuk format pula, saya akan pilih format PNG. Okay, format tu kita boleh ubah pada sini. Okay, format PNG. Dan kalau kita nak dia ada alpha channel ataupun transparency, pastikan pilih RGBA dan tekan butang save image. Tahniah saya ucapkan kerana anda dah berjaya menghabiskan kursus asas 3D ni. Jika anda ada sebarang pertanyaan mengenai kursus ni, bolehlah hubungi saya di Facebook ataupun Instagram. Saya akan cuba jawab secepat yang saya mampu. Jadi, apa langkah seterusnya? Saya cadangkan anda tunjukkan hasil kursus anda di media sosial dan tag saya supaya saya boleh lihat dan komen. Kalau anda jenis yang sukakan cabaran dan saya suka orang yang sukakan cabaran, anda boleh buat desain bilik isometrik sendiri seperti bilik kelas belajar ataupun bilik di rumah sendiri ataupun kalau ada bahagian dapur dan letakkan di media sosial. Jangan lupa untuk tag saya dalam setiap hasil seni yang anda buat tu. Ini adalah kursus on demand saya yang pertama dan saya berharap ianya telah dapat membantu anda dalam memahami Presea Blender dengan lebih baik. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam siri tutorial yang lain, saya Asrul Nasiruddin, tenaga pengajar anda untuk kursus Blender. Bye!